Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Lajnah Pendidikan PAS Hulu Selangor kerana terus memberi peluang dan ruang untuk saya berkongsi pengalaman pada siri yang kelima ini bersama murid-murid calon peperiksaan SPM yang mengambil mata pelajaran ekonomi, dan juga boleh juga berkongsi dengan guru-guru ekonomi, khususnya guru-guru yang baru. Untuk siri yang kelima ini, kita terus membincangkan kertas 2 bahagian B. Pada sesi yang keempat, kita telah memperkenalkan cara pemeriksaan penskoran rubrik dan juga contoh-contoh soalan dan juga jawapan. Dan kali ini saya akan memberi tumpuan kepada pengukuhan. Ya. Mungkin kalau sekali saja kita mendengar ataupun kita mempelajari sesuatu itu, mungkin kita masih lagi kurang jelas. Jadi untuk kali ini lebih kepada sesi pengukuhan. Untuk soalan bahagian B, kertas 2. Baiklah, kita mulakan dengan soalan dengan kita lihat paparan pada skrin yang saya sharekan ini. Okey. Untuk soalan pada siri kelima ini ialah seperti berikut. Maklumat berikut berkaitan dengan gaya hidup golongan muda. Status muflis semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Gaya hidup luar kemampuan di kalangan belia menjadikan ramai yang diisytiharkan muflis. Pinjaman sewa beli dan pinjaman peribadi menjadi punca mereka tidak mampu membayar semula pinjaman tersebut. Soalannya, mengapa golongan muda memilih cara hidup sedemikian? 6 markah. Soalan kedua atau soalan B, kita menggunakan stimulus yang sama. Soalannya ialah, bagaimanakah jenis pinjaman tersebut boleh menjadi punca masalah itu? 5 markah. Dan soalan ketiga iaitu soalan C, juga masih menggunakan stimulus yang sama. Soalannya ialah, isu tersebut dapat diperbaiki dengan pengurusan keuangan yang baik. Buktikan. 9 markah. Jadi daripada A, B, C tadi, C ini yang mempunyai markah paling tinggi iaitu 9 markah. Maka soalan C ini atau soalan yang ketiga ni untuk siri kali ini adalah soalan yang dikatakan pemeriksaannya akan mengikut rubrik penskoran. Ya. Jadi
Apa yang kita dapat di sini? Soalan A, soalan B, soalan C, kesemuanya menggunakan stimulus yang sama. Ya. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Kita kena faham soalan dan kita kena kaitkan dengan stimulus, baru jawab soalan. Mengapa golongan muda memilih cara hidup sedemikian? Jadi kita cari di perkataan cara hidup sedemikian, maknanya apa yang dinyatakan dalamnya. Jadi kita cari perkataan gaya hidup ada di sini. Gaya hidup. Sedemikian di sini ialah cara hidup luar kemampuan di kalangan belia. Perkataan sedemikian. Dia biasa soalan dia takkan ambil bulat-bulat daripada sini. Dia tulis memilih cara hidup gaya apa ni? Cara hidup luar kemampuan di kalangan belia. Dia takkan ulang balik. Jadi mungkin dia akan sebut cara hidup tersebut. Ataupun cara hidup sedemikian. Jadi tersebut sedemikian tu kena rujuk kepada stimulus. Ya, bukan apa yang mereka, cara hidup yang mereka tahu, rujuk kepada stimulus. Jadi mengikut stimulus, gaya hidup di sini ialah gaya hidup di luar kemampuan. Cara hidup di luar kemampuan. Okey, itu soalan, untuk soalan ini 6 markah. Ya. Okey. Kita tengok soalan mengapakah. Kata tugasnya ialah mengapakah. Ya. Kita rujuk di sini tadi, mengapakah. Ini kata tugas. Jadi respon atau jawapan murid sangat penting merujuk kepada kata tugas mengapa atau mengapakah. Ya. Okey. Jadi kalau rujuk soalan kata tugas mengapa atau mengapakah ni, respon yang diharapkan ialah ataupun apa yang murid perlu beri sebagai jawapan ialah memberi sebab. Soalan mengapa atau mengapakah ni, calon kena memberi sebab. Jadi dalam peringkat SPM biasanya soalan ini soalan boleh kata kebat lah. Biasanya kalau soalan yang ditanya sebab mengikut kepada stimulus-stimulus yang diberi, biasanya ada jawapan dalam buku, tetapi banyak jawapan yang kita boleh fikirkan melalui kemahiran berfikir kelas tinggi. Ya. Okey, contohnya kita beri sebab dari data yang diberi dalam soalan, ataupun kita cari sebab daripada rajah yang diberi dalam soalan. Ya. Data inflasi contohnya, data harga. Jadi kita boleh cari sebab. Kita boleh berdasarkan data itu, kita agak apa sebab harga naik, harga turun ke, inflasi meningkat ke, ya, dan sebagainya. Dan beri sebab juga daripada situasi ataupun maklumat. Boleh kata yang kita nak bincang ni, kita nak cari sebab daripada situasi ataupun maklumat. Ya. Situasi, gaya hidup golongan muda. Ya. Gaya hidup golongan muda. Ini yang kita nak bagi tumpuan. Okey. Jadi untuk soalan 5A ni, dia bukan soalan perskoran rubrik. Perskoran rubrik dekat bahagian B, dia ada soalan A, B, C, dan soalan markah yang paling tinggi itu adalah perlu ditulis untuk disemak secara penskoran rubrik. Jadi maknanya yang 6 markah soalan A, 5 nanti 6 markah pada soalan B ni, dia mengikut kriteria. Maknanya dah ditetapkan dalam skema jawapan. Peraturan pemarkahan dah tetapkan apa yang ruang lingkup jawapan yang kita kena berikan. Ya. Tapi biasa jangan bimbanglah, sebab dalam peperiksaan biasanya peraturan pemarkahan tu kadang-kadang markah 6. Tetapi ada banyak pilihan, sampai berbelas-belas, malah ada yang berpuluh pilihan jawapan. Jadi walaupun dia ada kriteria, tetapi rasanya setakat apa yang kita rasa pelajar boleh fikir, semua ada dalam peraturan pemarkahan. Itu jangan bimbang.
Jadi yang penting kita berfikir, dan kalau kita rasa sebab itu sesuai dengan soalan dan stimulus, terus tulislah sebagai jawapan. Okay, misalnya kalau kita lihat ini sebabnya ialah pendapatan golongan belia rendah. Kalau kita boleh buat tambah ayat lah. Ini saya dah ringkas ya. Pendapatan golongan belia rendah. Itu juga antara sebab mengapa mereka selalu muflis. Atau golongan belia ramai terdiri daripada kumpulan B40. Ini lebih kurang satu kelompok ni. Ya. Yang kedua, mudah dapat pinjaman pun satu. Ya. Ataupun pinjaman peribadi, mudah dapat. Ya. Yang ketiga, mahu mengekalkan pilihan gaya hidup. Ataupun mungkin dia nak meningkatkan taraf hidup. Ini golongan muda. Ya. Memang golongan yang boleh katakan dia punya penting mengekalkan pilihan gaya hidup juga, dan juga sedang berusaha untuk meningkatkan taraf hidup. Itu yang menyebabkan juga berlaku meminjam dan sebagainya. Ini antara sebab mengapa mereka golongan muda mudah menjadi muflis. Banyak penyertaan atau penglibatan dalam aktiviti sosial, ya, dengan gaji rendah, tapi banyak penglibatan dengan aktiviti sosial. Ini juga mungkin salah satu sebab. Ya. Mungkin aktiviti sukan motor, yang bermotor, gaji kecil tapi contohnya guna motor besar yang berkuasa tinggi. Ya. Mungkin kurang menabung ataupun sifat jimat cermat kurang. Ya. Sifat boros yang dalam menabung kurang, tapi boros ni yang tinggi, yang banyak, yang sifat boros. Kemudian seterusnya membeli ikut perasaan, ya, ataupun membeli tidak ikut kemampuan, ya, ataupun membeli kenderaan, kereta, motosikal yang di luar daripada kemampuan. Ini boleh, contohnya boleh bagi contoh, ya. Kereta yang di luar kemampuan seperti apa ke, motosikal luar kemampuan seperti motosikal berkuasa tinggi dan sebagainya. Boleh masukkan contoh. Ya. Golongan belia juga suka guna kad kredit. Ini pun jadi masalah dan antara sebab mengapa golongan belia ramai yang terdiri daripada golongan muflis, diisytiharkan muflis. Mahukan kepuasan segera. Ya. Dia tak nak, kalau nak rumah tu nak rumah segera. Ya. Kepuasan memiliki rumah segera, memiliki kenderaan segera. Ya. Dia tak ada secara dia rasa kalau menabung mungkin lambat. Ya. Dapat rumah. Ya. Mungkin umur dah 40-50 baru dapat rumah. Ataupun mungkin yang hampir bersara baru dapat rumah. Ataupun mungkin juga selepas bersara baru boleh dapat rumah. Jadi mereka mahukan kepuasan yang segera. Pembelian online juga antara sebab secara meluas, ya. Dan tiada kemahiran mengurus keuangan atau belanjawan peribadi. Mereka berbelanja saja tanpa mengurus keuangan ataupun membuat belanjawan peribadi. Ini antaranya. Seterusnya baru menempuh alam pekerjaan. Biasanya ini dikaitkan dengan gaji kecil. Ya, baru kerja. Tapi dia punya nak capai status yang tinggi itu cepat. Berbelanja mewah. Ataupun awak boleh bagi contoh, anda boleh bagi contoh telefon berjenama ataupun kerap menukar telefon, kerap menukar kereta dan sebagainya. Berbelanja mewah. Terpengaruh dengan rakan. Mungkin rakan ada kemampuan, kita tak ada kemampuan, tapi kita terpengaruh dengan rakan. Ini juga adalah penyebab, ya, golongan muda menjadi muflis. Kos sara hidup tinggi, ataupun kos sara hidup tinggi di bandar pun boleh sebut macam tu. Contoh di bandar. Ya. Jadi ini adalah antara contoh-contoh jawapan. Jadi saya rasa kalau kita tengok ini lebih kurang tak kurang daripada 15 pilihan jawapan. Ya, kita
untuk dapat markah 6 markah. Jadi ada banyak peluang untuk dapat markah jika anda berfikir. Ya. Okey. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2 atau soalan B. Stimulus yang sama, bagaimanakah jenis pinjaman tersebut boleh menjadi punca masalah itu? Jenis pinjaman tersebut. Apa jenis pinjaman yang menjadi masalah ni? Apa masalah? Masalahnya ialah muflis. Punca masalahnya apa dia? Jenis pinjaman. Jadi kita cari dalamnya apa jenis pinjaman supaya kita fokus pada jenis itu. Jadi kalau kita tengok sini, jenis pinjaman dia adalah pinjaman sewa beli dan pinjaman peribadi menjadi punca. Ya, ni punca masalahnya jenis pinjaman. Tapi dalam soalan dia tak sebutkan jenis apa. Dia kata jenis tersebut. Tersebut ni, jadi nak tahu tersebut tu carilah apa yang disebut dalam stimulus. Jadi pinjaman tersebut di sini ialah pinjaman sewa beli satu dan juga pinjaman peribadi. Tuh, jadi dua pinjaman ini menjadi punca. Muflis. Ya, sebab mereka tak mampu bayar semula pinjaman, akhirnya diisytiharkan muflis. Jadi kita kena tafsir soalan itu dulu. Ya. Dah faham, dah jelas, baru tulis. Okey. 5 markah. Kata tugas bagaimanakah? Respon yang diharapkan atau apa yang murid perlu jawab ialah bagaimanakah ni kita kena tulis atau memperihalkan, menceritakan, menerangkan tentang cara atau keadaan atau langkah atau kejadian. Untuk SPM, cara menyelesaikan masalah. Cara mengawal sesuatu keadaan. Cara kerajaan menggunakan sesuatu dasar. Ataupun langkah. Ataupun cara menyediakan format seperti format belanjawan. Itu daripada soalan-soalan. Ya. Tapi daripada kita di sini ialah cara, langkah. Bagaimanakah, maknanya bagaimanakah pinjaman, maknanya pinjaman sewa beli dan pinjaman peribadi ini, macam mana kalau orang meminjam dia jadi punca masalah. Dua pinjaman ini ya, menjadi masalah. Okey. Okey. Kita tengok jawapannya. Pembayaran balik pinjaman yang fleksibel ataupun rendah ataupun jangka masa yang panjang. Maknanya mudah dapat pinjaman. Penerangan ini menggambarkan mudahnya mendapat pinjaman tu menjadi punca kepada masalah atau pada isu ini. Bagaimana pinjaman tu jadi masalah? Sebab pinjaman ni senang nak bayar balik. Pembayaran balik yang fleksibel. Yang mungkin rendah kadar faedahnya. Yang jangka masa nak bayarnya jangka panjang. Jadi maknanya ini makna syarat syarat untuk memiliki pinjaman itu adalah longgar. Penerangan ini menggambarkan syarat meminjam longgar. Jadi ataupun lain kata mudah dapat pinjaman. Ya. Okay, pinjaman mudah diluluskan. Ini juga menjadi punca. Ya, mudah diluluskan oleh institusi keuangan ataupun kelulusannya segera. Kelulusannya cepat. Ini pun menjadi masalah juga. Ya, dua jenis pinjaman inilah. Mungkin kalau pinjaman lain, dia syarat dia lain. Tapi pinjaman yang kita tengok tadi di sini ialah pinjaman sewa beli dengan pinjaman peribadi. Pinjaman dua-dua pinjaman ini mudah diluluskan. Ataupun boleh dikata kelulusannya segera atau kelulusannya cepat. Macam kalau kita rujuk sini, pinjaman peribadi, pinjaman sewa beli, pembayaran balik pinjaman dia fleksibel dan rendah
bayar dengan jumlah yang rendah atau jangka masa bayarnya panjang. Ya, jangka masanya panjang. Okey. Kemudian kadar faedah pula rendah. Kadar faedah pula rendah. Ya. Mana ini termasuk kadar faedah rendah ni termasuk syarat pinjaman yang dikatakan sebagai longgar. Ya. Jumlah pinjaman tinggi hingga 99%. Dan ada setengah-setengah dulu kereta 100%. Maknanya sangat mudah untuk memiliki kereta dengan secara buat pinjaman. Kalau kereta biasanya pinjaman sewa beli. Mudah untuk dapat pinjaman yang tinggi atau pinjaman sepenuhnya sehingga 99% daripada harga barang yang kita nak beli. Terpengaruh dengan iklan atau tawaran pinjaman, ya, macam-macam. Sekarang ni melalui media sosial kita, melalui aplikasi WhatsApp kita, melalui Telegram kita, Facebook kita, macam-macam jenis iklan atau tawaran untuk memberi pinjaman kepada seseorang. Jadi inilah yang selalu menjadi masalah pada golongan muda. Sebab mereka pendapatan masih rendah, tetapi nakkan cara hidup yang berstatus tinggi, nak beli barang mewah, itu yang menyebabkan mereka terpengaruh dengan iklan dan tawaran pinjaman. Tiada cagaran. Ini yang saya kata tadi, ada setengah-setengah institusi kewangan tawarkan 100% pinjaman untuk beli kenderaan. Tak ada cagaran. Tiada deposit, tiada wang pendahuluan. Maknanya pinjaman 100%. Boleh mohon secara online pula lagi pinjam. Ya. Pinjaman sekarang boleh pinjam secara online. Ini memudahkan. Banyak ditawarkan oleh syarikat kewangan berlesen. Selain pada institusi kewangan bank, banyak juga pinjaman-pinjaman peribadi terutamanya ditawar oleh syarikat kewangan berlesen. Finance antaranya. Beli kenderaan ataupun beli perumahan ni antara jenis pinjaman yang kerap jumlahnya besar dan mungkin mereka selepas daripada beli rumah, beli kenderaan tak mampu bayar. Bila tak mampu bayar, lama-lama diisytiharkan muflis. Ini antara asbab lah, antara punca yang menyebabkan kita dapati wujudnya isu itu. Jadi langkah bagaimana itu maknanya langkah-langkah di sini ialah langkah-langkah yang pinjaman sewa beli dan pinjaman peribadi wujudkan yang menyebabkan golongan mudah meminjam, banyak meminjam sehingga akhirnya mereka tak mampu bayar dan akhirnya wujud isu di sini ialah mereka diisytiharkan muflis. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang ketiga, iaitu dengan stimulus yang sama, isu tersebut dapat diperbaiki dengan pengurusan kewangan yang baik. Buktikan. Maknanya buktikan pernyataan ini masalah muflis ni, boleh diperbaiki dengan pengurusan kewangan yang baik. Betul ke tak betul? Kalau kita sokong pernyataan ini, mana kita kena buktikan. Tapi kalau tak sokong pun boleh buktikan. Buktikan 9 markah. Okey. Jadi yang ni saya paparkan semula sebagai biar kita tengok banyak kali, ulang-ulangan ni juga adalah satu cara untuk kita mengingat. Ulang banyak kali, lihat banyak kali, dengar banyak kali, pandang banyak kali, ini juga adalah yang menyebabkan kita boleh ingat. Jadi rasa saya tak salah. Okey, tahap 1
markah 1 hingga 3, makna dalam satu ni calon tak dapat memberi aplikasi tiada sebarang aplikasi dan tiada sebarang analisis. Hanya kenyataan-kenyataan berbentuk idea, isi dan fakta saja, yang umum saja. Pernyataan umum, pernyataan atau keterangan umum, menyenaraikan fakta atau isi saja tanpa huraian, penjelasan terhad kepada konsep saja, ya, menyatakan pendirian secara umum, kemudian tak buat penilaian. Ini keadaan keterangan-keterangan yang berada di tahap 1. Jadi yang sebenarnya ini tak tahu pun tak apalah, ya. Sebab kita nak beri tumpuan pada tahap yang ketiga. Untuk tahap kedua, markah 4 hingga 6 saja. 4 hingga 6. Ya. Kalau kita kebetulan katalah di SEMAK ada tahap 1 tu dah jumpa idea, dapat 1. Memang saya katalah 1 je idea. Tiba-tiba daripada idea 1 tu terus calon kembangkan kepada kefahaman atau aplikasi yang berada di tahap 2. Ya. Contohnya fakta atau huraian, ada huraian. Idea atau fakta tu dicampur dengan huraian. Yang tadi kita kata fakta, isi, idea tak ada huraian. Sekarang fakta ada huraian. Dan huraiannya masih tepat ataupun masih betul. Memang tepat ataupun betul. Ya. Nah, walaupun belum dikatakan sebagai mendalam, ya, tapi masih lagi dianggap sebagai betul ataupun tepat. Itu boleh diterima. Keterangan yang bercampur tepat dan salah. Jaga-jaga salah. Ya, salah. Jadi maknanya lebih baiklah, ya, dengan kata lain untuk bahagian B ni. Kalau agak-agak benda tu tak pasti, ya, jangan tulislah, ya. Jangan tulis sebagai huraian ataupun jangan tulis sebagai contoh. Jadi dia memberi kesan, ya. Katalah awak dah banyak ada beberapa analisis. Tapi analisis yang awak beri ataupun aplikasi yang kita beri ini ada yang tepat, ada yang betul, tapi ada yang salah. Terdapat satu dijumpai salah. Salah. Maka awak akan dapat maksima pada tahap 2 saja. Mungkin 6 markah saja. Ya. 4, 5 atau 6 lah. Keterangan hanya satu sisi, rajah umum asas dia tak lengkap, huraian rajah terhad dan menyatakan pendirian. Jadi saya cepatkan sikit sebab benda ni kita dah lihat. Cuma nak ingatkan balik, markah pada tahap 2 ni 4 hingga 6 markah. Okey. Okey. Ini tahap yang kita nak bagi tumpuan, ya. Bagi orang yang nak skor, bagi orang nak markah tinggi, dia mesti banyak tumpu banyak latih, banyak tumpu pada soalan, pada jawapan yang boleh dapat tahap 3. Untuk dapat tahap 3, kita kena kemukakan keterangan-keterangan yang dikatakan sebagai analisis ataupun penilaian, ya, yang ditafsirkan sebagai analisis daripada idea ataupun penilaian idea. Jadi keterangan tu, fakta dan huraian lengkap dan mendalam. Ya, yang tadi dia tak sebut lengkap, dia tak sebut mendalam, dia kata masih betul. Kita tengok tak berapa lengkap lagi, tak berapa mendalam lagi. Cuma pernyataan dia tu macam apa yang ada dalam buku je. Ya. Mungkin pernyataan dia apa yang ada dalam buku je. Betul, tepat, masih betul, masih tepat. Dengan situasi, dengan idea yang diberi. Jadi itu yang didapat 2. Tapi kalau dia pergi kepada kita tengok, mendalam, ya, huraian lengkap, mendalam, maka kita boleh bagi dia mungkin beberapa analisis di situ.
Keterangan betul, tepat dan sangat jelas dan mendalam, mengemukakan idea yang bernas, kreatif dan rasional. Kalau perlu keterangan dua sisi, ada pro, ada con dia. Rajahnya pun bukan sekadar lukis saja. Rajah ada tepat dan lengkap, ya, dengan labelnya, ya, dengan anak panah yang menunjukkan pergerakan keluknya, dan contoh-contoh dia punya unit-unit dan harganya, ya, lengkap. Dan huraian rajah ni lengkap dengan berdasarkan unit-unit dan juga angka-angka yang diberi dalam rajah, ya, baru boleh, bukan sekadar lukis saja, ya. Dan ini juga jaga-jaga. Mungkin yang saya bimbang ada yang kata kalau lukis rajah dapat satu analisis. Huraian rajah yang lengkap satu analisis. Betul. Tapi masalahnya kita takut nanti yang saya bimbangkan ialah lukislah apa-apa rajah. Lukislah apa-apa rajah. Sebenarnya kalau kata yang ada memberi pendapat yang begitu tak betul, ya. Rajah mesti rajah yang sesuai dengan stimulus dan rajah yang sesuai dengan soalan, ya. Kalau misalnya rajah tu tak sesuai dengan soalan ataupun dengan analisis daripada idea yang kita sedang bagi keterangan, maka itu tak ada berkaitan, ya. Rajah tu tak berkaitan, okey. Dan takut lagi rajah itu salah nanti, maknanya kita mengemukakan konsep ataupun fakta yang salah. Dekat tiga ni tak ada yang salah. Dekat dua tu nanti kita akan pergi kepada yang kedua nanti. Ya, kita takut pergi ke sini nanti. Ya, sebab ada mengemukakan fakta, keterangan, konsep yang salah. Kita bimbang di situ, ya. Jadi kalau misalnya tak ada kemahiran melukis rajah, ya, lebih baik kita cari keterangan-keterangan ayat-ayat yang menggambarkan analisis yang lain. Mungkin kita boleh buat rumusan dan sebagainya, ya. Okey. Tak semua, ya, tak mestinya setiap soalan itu ada rajah, ya. Ada yang tak perlu ada rajah. Okey. Dan kalau mampu, perlu ada pendirian bagi pendirian dan hubung kaitkan teori ekonomi dengan pelbagai topik atau tajuk ataupun sebuah sintesis. Okey. Kalau jawapan bercampur antara tepat dengan tak tepat, 7 markah. Ini bukan salah. Jawapan tu campur. Ada tepat, tapi ada analisis yang tak tepat. Dia tak salah, tetapi dia tak tepat dengan soalan yang ditanya, ya. Soalan yang ditanya, dia tak salah. Konsep keterangan dia tu betul, tapi tak sesuai keterangan itu untuk soalan ini. Tak kena. Dia jadi maknanya kita tak mau calon lambakkan saja soalan. Jadi dia suruh pemeriksa yang memilih yang mana satu analisis, yang mana satu tak analisis. Yang analisis, pemeriksa tanda C1. C1A, C1B. Yang tak analisis, biar. Tapi yang sebenarnya kita nak membezakan calon. Ya. Calon yang baik, dia akan menulis semua analisis-analisis yang berkaitan dengan soalan. Berbeza dengan calon yang kurang sikit, ya, dia letakkan analisis yang tepat dan kemudian dia taburkan juga dengan analisis yang tidak tepat. Okay. Jadi mesti ada beza di antara calon yang baik dengan calon yang tak baik. Calon yang tepat semua dengan calon yang bercampur tepat dengan tidak tepat. Kalau yang bercampur tepat dengan salah, itu pergi tahap 2. Ini campur tepat dengan tak tepat. Ya.
dia tak, kesalahannya tak jelas. Tapi yang kita dapati, macam mana boleh analisis kat situ kan? Kita pun tak boleh nak fikir. Dia tepat tapi mungkin dia betul tapi mungkin tak kena dengan soalan yang sedang dijawab tu. Analisis soalan yang kita jawab ataupun tak kena dengan idea. Yang dia bagi idea tu tak kena dengan huraian tu. Kan? Jadi kita anggap sebagai tak tepat. Bukan salah, dia tak tepat. Jadi kalau yang macam ni, maksimum 7 markah saja. Walaupun analisis ni, C ni, dijumpai melebihi 2. Katalah jumpa 1, dah kita tulis C1. Jumpa yang kedua, kita tulis C1A. Jumpa yang satu lagi, C1B. Jumpa C1C. Kemudian jumpa juga keterangan yang tak tepat. Ada satu atau ada kedua keterangan yang tak tepat. Contoh yang tak tepat. Rajah yang tak tepat. Maka calon ni hanya boleh dapat tahap 3 tetapi maksimum 7 markah sahaja. Okey. Okey. Ini contoh yang dapat 7 markah. Saya akan bagi tumpuan juga pada tahap 3 supaya kita jelas. Ya. Bila kita nak jawab tu biar kita jelas. Penskoran ni macam mana. Ya. Sebab orang yang nak bereksa pun ikut penskoran ini. Jadi orang yang nak menulis pun sepatutnya tahu penskoran ni macam mana. Macam mana apa yang dia nak tulis, apa yang dia perlu elakkan. Ya. Okay, untuk 7 markah, dengan andaian, dah ada katalah C1 ni menggambarkan idea 1 lah ni. 1 ni idea pertama. Dah ada A1, syarat dia kena ada A1. Tak mungkin awak tulis daripada ayat pertama terus analisis. Awak analisis daripada idea mana? Jadi kena kemukakan idea dalam soalan. Yang kedua, kena juga beri sekurang-kurangnya 1. Baik-baiknya 2 lah, tengah-tengah di antara 1 hingga 3, 2. Ya, tentang aplikasi atau kefahaman idea. Tafsirkan idea itu dulu, yang pergi kepada tahap 2B tadi. Kalau ada 2, dah jadi 4 dengan, kalau ada 2, 4, 5 markah. Tapi kalau kita jumpa, katalah A1, B1, dah 4 markah tu. Jumpa C1. Dia pergi, calon ni boleh dapat 7 markah. Kalau dia dalamkan lagi, C1A, dia juga dapat 7 markah. Okey, katalah calon ni, dia tak pandai nak huraian mendalam. Ya, dia bagi 2 idea. Idea A1, idea A2. Jadi, lepas tu dia analisis idea A1 jadi C1. Lepas tu nak dalamkan tak erti. Nak jalan jadi C1A tak erti. Dia ambil idea yang kedua, dia buat selapis juga huraian. Analisis. Tapi analisis dia yang first layer saja. Dia analisis. Jadi sekarang ni ada 2 C. Tapi C ni datang daripada C1. C1 analisis idea 1 dan C2 analisis idea 2. Juga calon ini akan dapat 7 markah. Di peringkat 7 markah ni, nak hurai C1 ke C1A secara mendalam pun boleh, ataupun nak hurai daripada 2 idea 1, idea 2 pun boleh, nak analisis. Bukan untuk dapat 8 markah pun macam 7 ni juga. Ya. Boleh analisis mendalam, C1 dalamkan lagi jadi idea 1A, C1A, dalamkan lagi jadi C1B. Jadi di sini ada 3 C. 7 markah, 7 markah, satu ni 8 markah. Okey, 8 markah. Okey. Tapi katalah macam kes tadi, calon tak boleh hurai secara mendalam. Ya. Katalah dia ada 2 idea. Dia ada 2 idea. C1, C1A. Lepas tu dia dah tak ada idea nak dalamkan lagi. Dia ambil idea yang satu lagi tu, katalah C2, idea yang kedua, dia terangkan analisis idea kedua. Jadi sekarang ni, C1 ada 2 analisis, C2 ada 1 analisis. Maknanya dia dah ada 3, dia boleh dapat 8 markah juga. Ya.
Jadi boleh campur-campur sini. Analisis idea pertama, kalau dia ada 3 idea, analisis idea yang pertama, analisis idea yang kedua, analisis idea yang ketiga pun boleh. Jadi dikira 3 analisis juga untuk dapat 8 markah. Ataupun satu saja idea dianalisis secara mendalam, C1, C1A, C1B. Ya, ataupun 2 analisis mendalam, ya, 2 layer, C1, C1A, kemudian dicampur dengan idea yang ketiga, C3. Jadi 1, 2, 3 boleh dapat 8 markah. Okey. Okey, 3C, 3 analisis atau lebih. Ya. Jadi yang bercampur-campur pun boleh, tapi yang tak bercampur tapi ada 3 je, dia masih dapat 8 markah. Okey. Kita pergi kepada yang 9 markah. Jika memberi huraian lanjut atau huraiannya mesti mendalam tentang sesuatu fakta ataupun idea ataupun isi, daripada satu atau sesuatu. Contohnya kita katalah kita kemukakan dalam jawapan kita tu ada idea A1, ada idea A2, ada idea A3. Tapi untuk kita analisis, kita ambil satu yang paling kita kuasai, katalah A1, 1 markah. Kemudian kalau yang macam ni cara kita menulis, kita ambil A1, kemudian kita jelaskan A1 tu kepada B1, B1A. Dia boleh dapat 5 markah. Sebab A1 ni 1 markah, tapi bila ada satu aplikasi ataupun satu kefahaman idea, maka dia akan dapat 4-5 markah. Kalau cara menulis dia macam di bawah ni, ada idea, satu idea, kemudian dikembangkan jadi 2 aplikasi ataupun dia jelaskan kefahaman idea satu dia ni, dijelaskan 4 markah, 5 markah. Kemudian di sini ada 2 analisis. C ini analisis. Jadi 7 markah, 7 markah. Jadi dapat 7 markah. Cuma saya nak fahamkan sini, bukanlah dalam periksa pemeriksa akan jumpa C1, C1A saja dapat 7 markah. Dia akan cari step by step apa idea, apa penjelasan tentang idea ini, kefahaman idea atau aplikasi idea, dan seterusnya adalah dia mencari analisis idea. Maknanya semua ni kena ada dalam jawapan. Bukanlah hanya terus analisis. Ideanya kita tak tahu. Tak mau cara menulis macam ya. Ni kalau 8 markah, ada idea, ada kefahaman idea atau aplikasi, dan analisis idenya ada 3. Okey. Cuma saya nak ingatkan, untuk jalan yang paling selamat, kita letak C1, C1A, makna 2 analisis mendalam, katalah 7 markah. Dalamkan lagi C1B, C1C, 8 markah. Kemudian dalamkan lagi C1D, baru 9 markah. Ya, itu paling selamat. Dengan lain kata, nak dapat 9 markah, paling selamat berikan 5 analisis. Ya, 5 analisis. Ya, A1 ni kefahaman idea, kefahaman apa idea yang kita kemukakan, kita kena tunjukkan kita faham apa yang kita faham dengan idea itu atau aplikasi idea itu. Kemudian C1, C1A 7 markah, C1B, C1C ni sebenarnya adalah kalau bagi untuk jalan selamat 8 markah, sampai sini baru 9 markah. Tapi yang saya kemukakan ini yang cara pemeriksaan yang tahun-tahun sebelum ni. Ya, 2018, 2019, 2020. Ya, yang ni masih guna ini. Tapi cara paling selamat tambah 1. Ya, lagi. Sebab pemeriksaan ini kalau tahun 2018, 2019 macam ni, tak mestinya tahun 21 ni macam ni. Ya, dia ada sikit perubahan. Ya.
Okay. Ada kemungkinan juga akan datang bila tengoklah tengok keadaan kumpulan calon dahulu. Mungkin si satu dah dapat 7 markah, mendalam dapat 8 markah, mendalam lagi dapat 9 markah. 3 analisis pun dah dapat 9 markah. Jadi dia ikut norm kumpulan tahun itu. Dan dia ada kemungkinan juga 7 markah, 8 markah dan satu lagi 9 markah ke atas. Kalau analisis itu. Jadi yang saya bagi di sini adalah cara yang paling selamat. Okay, kita terus kepada kata tugas di sini ialah buktikan. Okay, buktikan. Apa maksud respon yang kita harapkan daripada buktikan ini ialah menyatakan kebenaran dengan hujah ataupun keterangan ataupun contoh atau fakta sebagai sokongan. Okay, sokongan daripada penyataan situasi maklumat ini yang kita akan jawab ni. Sokongan daripada data atau hasil pengiraan ataupun daripada rajah. Jadi kalau kita lihat di sini, yang kita nak buktikan pernyataan ini. Isu tersebut dapat diperbaiki dengan pengurusan keuangan yang baik. Buktikan. Jadi kalau kita sokong kebenaran pernyataan itu, maka kita kena cari keterangan, kita kena cari hujah, contoh fakta yang menyokong, mengatakan bahawa pengurusan keuangan yang baik ini boleh selesaikan masalah. Okey. Ini contoh jawapan rubrik. Kalau tulis dash macam ni, ini maknanya kita tak ada huraian lah dalam bentuk pernyataan. Pernyataan pertama, buat belanjawan peribadi. Kita terima sebagai idea yang pertama, A1. Kalau macam ni jumpa dah 1 markah. Calon tulis lagi, dash atau nombor. Perbelanjaan ikut kemampuan. Kita kalau diterima sini, idea yang kedua, 2 markah. Yang ketiga, berjimat cermat. Idea yang ketiga, A3, 3 markah. Kemudian ada pula dia tulis senaraikan saja idea macam ni. Idea banyak. Tidak beli barang mewah. A4. Tapi tak diberi markah lagi sebab tahap 1, tahap idea, tahap isi, tahap fakta, ini hanya 1 hingga 3 markah. Jadi dah ada 3 idea, 3 isi, 3 fakta ni. Fakta-fakta yang lain kita tandakan juga. Idea yang keempat, idea yang kelima, tidak guna kad kredit, idea keenam, tak boros. Tapi tak adalah markah lagi. Ya, itu yang kita jumpa yang peringkat idea contohnya. Okey, kita pergi kepada tahap kedua, kefahaman idea. Ini dia. Okey, sekarang ni saya ambil 1. Saya merah ni. Ini katalah daripada 6 idea ini, saya rasa saya boleh mampu menghurai dengan mendalam, dengan lengkap pada buat belanjawan peribadi. Jadi, saya ambil yang itu, saya kembangkan. Pengurusan keuangan yang baik bagi orang muda ialah dengan menyediakan belanjawan peribadi. Ini A1, saya ulang balik. Ya, nak menegaskan idea tu. Ya. Okey, 1 markah kat sini. BP ini ialah belanjawan peribadi ialah suatu anggaran perbelanjaan seseorang berdasarkan pendapatan boleh guna individu dalam tempoh tertentu. Yang ni kefahaman apa yang kita faham dengan belanjawan peribadi ada dalam buku. Kefahaman ni ada dalam buku. Boleh dapat B1. Maknanya kita dapat menjelaskan apa dia belanjawan peribadi kepada pemeriksa. Belanjawan peribadi juga merupakan garis panduan menggunakan pendapatan boleh guna yang terhad. Ini pun boleh juga ada dalam buku dan boleh diterima oleh pemeriksa sebagai masih lagi kefahaman idea ataupun aplikasi daripada belanjawan peribadi. Belanjawan peribadi mampu mengawal perbelanjaan pengguna untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad. Ini pun kita anggap masih lagi keterangan-keterangan berbentuk kefahaman idea.
Individu yang rasional perlu mengimbangkan perbelanjaannya dengan pendapatan boleh gunanya. B1C. Ya, maknanya ini juga idea kefahaman idea tentang belanjawan peribadi. Jadi boleh kata B1A, B1B, B1C ni, ini yang kebetulan lah soalan ini, idea ni ada dalam buku. Jadi di peringkat tahap 2 tu masih boleh gunakan idea yang ada dalam buku. Konsep yang ada dalam buku, prinsip yang ada dalam buku. Ya, tapi kalau kata kebetulan fakta yang kita, idea yang kita gunakan tu, idea yang bukan ada dalam buku. Macam belanjawan peribadi ni memang ada dalam buku. Fakta. Jadi kita boleh bagi kefahaman, penerangan atau keterangan kefahaman yang boleh meyakinkan pemeriksa bahawa itu tahap 2, kefahaman. Itu sebab saya dari segi ayat ni saya suka bila kita dah buat ulang kembali ini idea pertama, kita tegakkan sini belanjawan peribadi ialah, ini kata wacana yang saya kata ini ayat yang saya, perkataan yang saya gunakan untuk menggambarkan ini lanjutan daripada idea, ialah merupakan adalah satu anggaran ini semua. Juga ni maknanya cerita yang ni juga. Belanjawan peribadi juga maknanya kita masih meneruskan cerita idea ini, idea 1 kita, ya. Lepas tu perkataan BP ni juga kita ulang balik, contohnya mampu mengawal belanjawan, maknanya cerita ini juga idea pertama, ya. Kalau kita tak ada tu, kita ulang balik BP itu supaya menggambarkan bahawa kita sedang menceritakan idea yang pertama. Ya. Individu yang rasional perlu mengimbangkan perbelanjaannya dengan belanjawan pribadi. Jadi pemeriksa tahu bahawa cerita perbelanjaan dengan pendapatan boleh guna ni ialah cerita tentang belanjawan pribadi. Ya. Okey, jadi di sini ada beberapa idea, satu idea, tapi idea ni keterangan tentang kefahaman dia itu ada 1, B1A, 2, 3, 4. Katalah calon ni tak analisis, setakat ni saja ditulis. Maka yang sini dia dah dapat 1 markah tadi. Ni. Ya. Lepas tu bila kita baca terjumpa B yang pertama, dia terus dapat 4 markah. Sebab untuk tahap 2 ni dia bermula dari 4. 4 markah. Jumpa pula kefahaman yang kedua ni 5 markah. Jumpa yang kefahaman ketiga 6 markah. Sekarang 4 hingga 6, 6 dah maksimum. Jumpa lagi, tak adalah markah. Tak adalah markah. Okey, kita pergi kepada analisis. Ya, analisis. Okey. Okay. Semasa merancang belanjawan peribadi, kita perlu menyusun perbelanjaan mengikut keutamaan dengan mendahulukan barang dan perkhidmatan yang penting seperti barang keperluan. Ya. Barang keperluan ini pun boleh diberi contoh. Ya, boleh diberi contoh. Ini analisis yang pertama, C1. Contoh barang keperluan asas ialah makanan, pakaian, tempat tinggal perlu diberi keutamaan. Katalah ni dikembangkan lagi mendalam. Di sini kita sebut barang keperluan je. Kemudian dia bagi mendalamkan lagi barang keperluan itu apa? Iaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal ni perlu diberi keutamaan dalam perbelanjaan pribadi kita. C1A. Di samping itu, perbelanjaan terhadap barang kehendak seperti handphone, hiburan dan pakaian mewah perlu dikurangkan. Ini analisis dia. Ya. Sebab bila kita buat belanjawan memang itu cara kita utamakan barang keperluan dan kurangkan barang kehendak. Jadi ini dianalisis daripada inilah, ya, daripada belanjawan. Tadi 7 markah, jumpa C1B 8 markah. Okey. Belanjawan peribadi yang baik mestilah perbelanjaan individu kurang daripada perbelanjaan. Itu yang baik. Dia tahu. Dan analisis dia yang baik
mestilah perbelanjaan individu kurang daripada pendapatan boleh guna. C1C. Jadi ada dua. Dua sini saya ambil dua. Yang keempat. Yang pertama, yang kedua 7, yang ketiga dan yang keempat 8 markah. Keadaan belanjawan lebihan membolehkan individu menabung. 9 markah. 9 markah sampai sini. Katalah calon ni calon baik, dia terus mendalamkan lagi. Sebaiknya dalam belanjawan peribadi, elakkan individu daripada berhutang dengan melakukan perbelanjaan yang melebihi pendapatan boleh guna. Ini kita boleh bagi C1E. Jika majoriti golongan muda melaksanakan belanjawan peribadi, maka tindakan tersebut boleh membantu kerajaan mengelakkan kenaikan harga barang. Dia pergi analisis sampai harga barang pula, C1F. Dan boleh mencegah atau mengurangkan tekanan inflasi. Pun satu lagi, C1G. Ini cara dia buat rumusan. Okey, buat rumusan. Rumusannya, matlamat peribadi seperti memiliki kereta, rumah, berkahwin, memulakan perniagaan, bersedekah atau keselesaan semasa bersara, pendidikan yang baik untuk anak-anak lebih mudah dipenuhi dengan melaksanakan belanjawan peribadi. Cuma saya nak ingatkan, rumusan ini bukan macam mungkin rumusan karangan bahasa ke, kita ambil daripada idea atas balik, kita ulang balik. Rumusan di sini ialah kita cari idea yang lain, daripada yang kita dah tulis atas. Sebab kita ambil di sini matlamat peribadi. Maknanya kalau nak memiliki kereta, kalau nak memiliki rumah, kalau nak berkahwin, kalau nak memulakan perniagaan, kalau nak bersedekah, kalau nak selesa hidup semasa bersara, kalau nak bagi pendidikan yang baik pada anak-anak, semua ni lebih mudah kita penuhi dengan melaksanakan belanjawan peribadi. Ke atas tu kita kata jangan keutamaan pada barang keperluan, kurangkan ke barang kehendak, handphone, hiburan, pakaian semua. Cuma di sini kita rumusan dia lain. Jangan kita ambil rumusan begini. Rumusannya kita perlu beri tumpuan pada barang keperluan, dah ada ke atas. Kita hendaklah mengurangkan barang kehendak, dah ada kat sini. Ataupun perbelanjaan individu tidak boleh melebihi pendapatan boleh guna. Itu rumusan yang kita ambil. Jadi kalau kita ambil yang benda ni, itu bukan tak dapat rumusan itu tak dapat markah sebab kita ulang. Dia akan dapat ulangan. Mungkin pemeriksa baca, ini ulangan cerita di atas. Jadi rumusan ni kita kena cari satu yang lain daripada apa yang kita tulis di atas tu. Okey. Ini rumusannya tahap 1, 1 hingga 3 markah. Okey. Jadi tahap 1 ni kalau kita tulis banyak, pemeriksa akan tanda A1, A2 sampailah A10 dan mungkin A berapa banyak yang awak tanda kita tulis, dia akan tanda. Kalau hanya level idea saja. Jadi tak mestinya tulis panjang tu, analisis. Cara menulis tu biar betul sikit. Tahap 2 pula, dia akan tanda 4 hingga 6, dia akan tanda B1, B1, B1B. Ini kalau idea yang sama. Kalau idea lain, daripada idea lain, contohnya daripada idea 2, kefahamannya B2. Kalau idea daripada ketiga, B3. Kalau ideanya dia fahamkan tentang idea 10, B10. Tahap 3, tahap yang ada ke semua. Ada idea, satu idea yang dikembangkan menjadi kepada kefahaman idea dan dikembangkan menjadi analisis. Kalau untuk dapat 9 markah,
sehingga 5 analisis mendalam daripada satu idea. Okey. Jadi saya rasa untuk siri yang saya namakan siri pengukuhan tips ekonomi kertas 2 bahagian B. Ya. Saya akhiri dengan kata kegagalan adalah proses menuju kejayaan yang sebenar. Ya. Jadi kita harap jika ada calon-calon yang pernah gagal dalam peperiksaan di peringkat sekolah, mungkin tips ini adalah satu proses, satu usaha, satu ikhtiar yang boleh membantu calon-calon menuju kepada kejayaan yang sebenar. Jadi sekali lagi, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lajnah Pendidikan PAS Hulu Selangor kerana memberi ruang dan peluang untuk saya berkongsi tentang tips ekonomi ini melalui channel Lajnah Pendidikan ini. Akhir kata, saya harap murid-murid yang mengikuti siri 1 hingga 5 ini terus mengikuti siri-siri yang seterusnya, sehinggalah insya-Allah pada akhir bulan Februari sebelum peperiksaan SPM bermula. InsyaAllah usaha-usaha ini boleh membantu calon-calon untuk memahami cara-cara untuk menjawab soalan, mentafsir soalan, dan cara-cara markah diberi. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.